warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, tuan imam, tuan bilal, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita dah menghampiri 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini merupakan tempoh kemuncak. Jadi sepatutnya makin kita berada di garisan penamat, adatnya kalau kita dalam bersukan, contoh larian ke 100 meter dash dan sebagainya, di hujung-hujung larian tu kita akan lebih laju, bukannya makin lemah, makin longline. Tapi apa yang berlaku dalam ibadah Ramadan kita, setengah-setengah tempat, makin dah hujung Ramadan, makin kurang orang datang, makin malas orang nak berpuasa, makin malas orang nak beribadah dan sebagainya. Tak sepatutnya berlaku. Lagi hujung, lagi nak sampai ke garisan penamat, sepatutnya kita lebih semangat sebab kita nak menang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang diberikan ialah ibrah daripada kisah Perang Badar. Jadi tuan-tuan, saya tak berniat untuk ceritakan tentang bagaimana punca berlakunya peperangan Badar. Tentera Islam 313 lawan tentera kufar yang terdiri daripada 1000 orang. Saya tak nak cerita yang tentera Islam ada 2 ekor unta, sedangkan tentera musuh ada 70 ekor unta. Saya tak nak cerita yang kuda orang Islam ada lebih kurang dalam 10 ekor, tapi kuda orang kafir lebih kurang 100 ekor. Itu semua saya tak nak cerita. Cuma saya dipendekkan cerita, setelah tamatnya peperangan Badar, Islam telah mengecap kemenangan yang besar. Umat Islam yang mati lebih kurang 14 orang, tentera Islam yang mati 14 orang, sedangkan tentera kafir yang mati 140 orang lebih kurang. Jadi kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Jadi oleh kerana Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, ia merupakan perang yang pertama di dalam Islam. Sebelum ni tak ada perang. Inilah perang yang pertama dalam Islam. Sebelum tu ada perang kecil-kecil, tapi bukanlah satu peperangan yang besar macam mana perang Badar ni. Jadi oleh kerana ini kali pertama umat Islam berperang, dan ini juga kali pertama umat Islam menang, dan ini juga kali pertama umat Islam dapat menangkap dan menawan beberapa musuh dalam peperangan tersebut. Jadi ketika itu umat Islam berjaya menangkap musuh-musuh dalam peperangan Badar. Yang kalah tu ditawan, maka mereka ditawan di tempat. Jadi masa tu Nabi panggil sahabat-sahabat. Nabi tanya dengan pandangan-pandangan mereka. Wahai sahabat-sahabat, dipendekkan cerita je lah, lebih kurang ayat dia. Wahai sahabat-sahabat, apa pandangan kalian? Apa kita nak buat dengan banduan-banduan ataupun orang-orang tawanan kita ni? Kita nak buat apa? Nak bunuh ke? Nak sembelih sekor-sekor ke? Nak apa ni? Nak suruh dia jadi buruh kasar ke? Bagi pandangan. Maka orang pertama yang menjawab ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, bukan. Orang pertama yang cakap ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Bunuh je mereka ni. Sebab mereka ni telah memusuhi kita. Mereka telah cuba untuk bunuh kita. Dan sekarang ni inilah masa tu kita balas balik, kita bunuh mereka semua. Ataupun kita ikat mereka ramai-ramai, campak dalam lembah dan kita bakar orang. Inilah balasan terhadap orang yang memusuhi kamu, ya Rasulullah. Itu cadangan daripada Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah kata apa? Okey, ada pandangan lain? Maka Sayyidina Abu Bakar pula cakap. Tadi Sayyidina Umar, yang ni Sayyidina Abu Bakar pula. Dia kata, sebenarnya saya punya pandangan lain pula. Oleh kerana ada di kalangan mereka ni yang kaya, ada juga yang cerdik pandai, ada juga yang biasa-biasa je. Oleh kerana ini peperangan kali pertama, apa kata kalau kita gunakan kepakaran mereka? Kita jangan bunuh mereka. Yang pandai kita minta mereka ajar anak-anak orang Islam untuk pandai membaca. Yang kaya kita minta mereka bayar wang tebusan supaya wang tebusan tersebut boleh digunakan untuk pembangunan Islam. Yang tak berapa pandai kita minta supaya mereka berlaku baik dan sebagainya. Senang cerita,
Jangan bunuh mereka, kita simpan untuk mereka dan kita gunakan kelebihan yang ada pada mereka. Dan pandangan Sayyidina Abu Bakar telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bukan, telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Sayyidina Abu Bakar telah diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah duduk diam dalam masa rumah sekejap. Lepas tu keluar balik. Tiba-tiba datanglah surah Al-Anfal ayat 68, ayat 69 yang menyatakan bahawa tidak sepatutnya mereka itu disimpan. Bunuh sahaja. Seorang Nabi tidak patut menyimpan orang-orang tawanan. Lebih kurang macam itulah maksud ayat tersebut. Maka secara logiknya Nabi faham bahawa keputusan Nabi tadi yang nak membiarkan tawanan itu terus hidup telah ditegur oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun menangis. Kenapalah aku telah bodoh, telah membuat salah keputusan. Bila Nabi nangis, datanglah Abu Bakar, wahai Rasulullah, kenapa kau nangis ni tiba-tiba? Maka Rasulullah kata apa? Wahai Abu Bakar, pandangan kita telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya pandangan Umar lah pandangan yang benar. Lepas tu mereka berdua menangis. Nabi dan Abu Bakar menangis, berdua nangis. Datang Sayyidina Umar. Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai Abu Bakar? Kamu dua-duanya kekasih Allah. Tapi kenapa kamu dua menangis ni? Boleh tak aku nak tahu? Semoga, mudah-mudahan aku pun boleh turut sama menangis. Rupanya Nabi kata apa? Wahai Umar, sesungguhnya pandangan kau adalah pandangan yang benar. Jadi sebenarnya Allah menegur aku, sepatutnya tawanan-tawanan itu tidak disimpan. Tawanan itu terus dibunuh kerana mereka telah memusuhi kekasih Allah. Jadi mereka sepatutnya terus dibunuh. Jadi kerana itu aku rasa bersalah kerana tidak mengikut pandangan kau, tapi aku mengikut pandangan diriku dan juga pandangan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar kata apa? Kalaulah aku tahu pandangan tadi telah menyebabkan kamu berdua menangis, maka aku tidak akan mengeluarkan pandangan aku tadi. Aku tak sanggup membiarkan kamu berdua menangis. Kerana pandangan akulah kamu berdua menangis. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau begitulah aku tarik balik pandangan aku tadi tu, agar kamu berdua tidak menangis. Inilah adab yang ditunjukkan oleh para sahabat. Kalau kita lah bagi pandangan, tiba-tiba pandangan kita ditolak, apa respon kita? Tiba-tiba pandangan kita tolak, mesti kita akan kata, alah belagak betul lah. Lepas tu tiba-tiba pandangan kita rupanya pandangan yang betul. Kalau kita jadi Sayyidina Umar lah, kalau kita jadi Sayyidina Umar, mungkin kita akan cakap, itulah, aku dah kata dah, patutnya kita bunuh je orang kafir-kafir tu. Kau tak nak bunuh. Sekarang kan Allah sendiri suruh kita bunuh. Nampak tak? Betul tak pandangan aku? Aku bagi pandangan, kau tolak mentang-mentang. Mentang-mentang lah aku bukan Nabi, kau tolak pandangan aku. Sekarang tengok siapa yang betul. Mungkin itu kata-kata kita kalau kita berada di tempat Sayyidina Umar ketika itu. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, sebenarnya kita hidup bermasyarakat, katakan kita perlu untuk melakukan suatu keputusan secara bersama. Katakan kita bagi satu pandangan, tiba-tiba pandangan kita ditolak. Adabnya kita kena ucap Alhamdulillah, aku punya pandangan telah ditolak dan aku tidak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak sekiranya ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Tiba-tiba kalau pandangan kita pula diterima, kita kena cakap Astaghfirullahalazim. Bila pandangan kita diterima, kita kena istighfar. Kerana bimbang, takut pandangan yang kita berikan itu menyebabkan kita dipertanggungjawabkan di hari akhirat lantaran satu pandangan yang tidak benar sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita bagi pandangan pada orang, kalau orang tu terima pandangan kita, kita jangan bongkak. Kita cakap, bagus pun. Itu sebenarnya surau tu dia pasang ikon, aku yang cadangkan tu. Aku punya cadangan tu. Belagak pula. Patutnya kalau pandangan kita, cadangan kita diterima, maka kita kena istighfar. Takut-takut pandangan itu pandangan cadangan yang salah. Tapi kalau cadangan kita ditolak, kita kena bersyukur. Alhamdulillah, aku dah sampaikan pandangan aku, tapi bila ditolak, maka aku tidak ada kena-mengena nanti di akhirat nanti. Jadi kalau betul, kalau betul ke salah ke, aku tidak dipertanggungjawabkan. Inilah adab ketika kita hidup bermasyarakat. Alangkah Nabi sendiri pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita sebagai manusia tak boleh ditegur oleh siapa-siapa. Dan Nabi sendiri pun menangis apabila pandangannya ditolak. Dan kita pula siapa nak besar kepala? Kadang-kadang kita punya pandangan, bila kita bagi pandangan tiba-tiba tolak, kita pun mengadang, merajuk, melarikan diri.
Jadi macam-macam lah. Kita kutuk orang tu, apa benda tak betul lah, dia ni itulah, gini. Jadi ini bukan akhlak yang baik. Itulah dia. Pengajaran yang besar yang kita boleh ambil daripada peristiwa peperangan Badar. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu tazkirah tarawih kita pada malam ini. Walaupun ceritanya singkat, ringkas, tapi dia memberikan satu manfaat buat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, selamat beribadah. Dan besok saya harapkan kita semua terus semangat untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Mulai lusa kan? Jazmin lusa tak? Malam ni malam 19. Besok malam 20, malam lusa lah kita dah mula mengejar Lailatul Qadar insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mencapai Lailatul Qadar. Dapat tak dapat belakang kita. Yang penting kita usaha untuk mendapatkan. Sebab tu Nabi kata taharrau, carilah Lailatul Qadar. Nabi tak kata dapatkan. Dan Nabi tak pernah sebut pada sahabat-sahabat sesungguhnya malam tadi malam Lailatul Qadar. Siapa yang beramal pada malam tadi maka dia beruntung. Tak ada. Nabi terus mencari. Tugas kita mencari Lailatul Qadar, bukan mendapatkannya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wa muslimat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Kita tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.